Tapi kita buat hari ni sebagai hari cuti kita. Nah, Sepatut hari cuti kita orang Islam ni hari Jumaat. harusnya Kita itu. pi rai, kita pi cuti hari Sunday. Nah, berarti secara tidak sadar kita juga merayai hari matahari itu. Jadi kita secara nggak sadar bercuti untuk hari matahari, guys. Amalatu sebalona hijau dor, hatiku sangat terkacau. Balku tinggal empat, ku pegang merah terang. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Indoriek TV. Oke guys, hari ini kita tengok sejarah lagi ya, sejarah Islam, kisah-kisah Islam dan sejarah dunia lah ya. Jadi di video kali ini kita tengok ceramah Ustadz Auni Muhammad lagi tentang Tuhan-Tuhan sewaktu masa Fir'aun di Mesir ya guys ya. Oke. Jadi waktu pemerintahan Fir'aun di Mesir itu, dewa-dewanya tuh banyak, Tuhan-Tuhannya tuh banyak guys ya. Sampai sekarang juga masih ada peninggalan prasasti-prasastinya atau tulisan-tulisannya di piramida gitu kan. Kayak seperti dewa Horus, Isis, terus apa lagi ya, Ra ya. Itu yang aku tahu ya. Dan aku juga pernah nonton film Egyptian Gods itu ya. Dan mungkin seperti itulah mungkin dewa-dewa zaman dulu ya, dewa-dewa yang dipercayai pemerintahan Mesir zaman dulu oleh Fir'aun ya. Jadi mereka nggak percaya Tuhan gitu, tapi percaya dewa-dewa gitu ya. Nah, kita akan lihat versi lengkapnya siapa saja sih dewa-dewa atau Tuhan-Tuhan mereka sewaktu zaman Fir'aun itu ya. Seperti apa wujudnya, seperti apa bentuknya, apa saja kelebihannya gitu kan ya. Ini sumber videonya ada dari Share Kebaikan Channel. Dan kayaknya ini menarik banget untuk kita lihat, untuk kita kaji ya, untuk kita dapatkan ilmunya dari Ustadz Auni Muhammad. Hari ini kita tengok yang ringan-ringan aja dulu guys ya, gak usah yang berat-berat. Besok kita yang berat-berat lagi. So, langsung aja kita lihat video yang satu ini dari Ustadz Auni Muhammad. Yuk. Indoriek. Oke, ini dia Share Kebaikan Channel. Bagus ya openingnya. Bila sebut Fir'aun ni, agak-agak apa agama yang melatari zaman dinasti-dinasti Fir'aun ni? Nah, ini dia, ada nggak ada agama agamanya khusus kayaknya. tak bagi mereka? Ataupun agama itu apa apa? kepercayaan bagi orang-orang zaman Mesir kuno? Memang orang-orang zaman di Mesir kuno ni, dia tak percaya adanya Tuhan. Tetapi mereka mempercayai adanya dewa dan dewi. Oke. Dewa dan dewi. Dewa dan Hak dewi. betul-betul percaya Tuhan ialah hak ikut Nabi-Nabi itulah. Ya. Pengikut Nabi Allah Musa percaya Tuhan. Pengikut Nabi Allah Harun percaya Tuhan. Pengikut Nabi Allah Syuaib percaya Tuhan. Selain daripada pengikut-pengikut tegar Nabi-Nabi, Rasul-Rasul dan utusan Allah ni, mereka percaya kepada konsep dewa dan dewi. Bagi mereka sebenarnya, mereka juga faham akan adanya Tuhan semesta alam paling besar. Yang tak boleh nak cerita, yang tak boleh nak definasi, yang tak boleh nak bagi tahu penghuraian dia pada orang lain. Berarti mereka juga paham Tetapi sebenarnya. kemudian dewa dan dewi ini dihantar seolah-olah mewakili pihak bagi Tuhan. Tuhan hantar dewa, Tuhan hantar dewi, nak jadi apa? Perlindung bagi Fir'aun yang memerintah Mesir tadi. Jadi seolah-olah bila katakan kita ni Fir'aun, contoh saya ni Fir'aun, Tuhan tu wakilkan kepada saya yang berjawatan sebagai Fir'aun ni, ada dewa, ada dewi untuk jaga, bagi perlindungan, bagi defend, bagi protect kepada dinasti pemerintahan saya. Boleh faham kau setakat ni? Jadi tuh kayaknya dewa dan dewi itu diciptakan itu oleh pemerintahan Fir'aun aja itu. Jadi itu sekedar untuk melindungi kerajaannya mungkin ya, untuk melindungi kekuasaannya gitu kan. Makanya diciptakanlah dewa-dewi itu. Hayalan mereka aja sebenarnya ya, mungkin ya. Kau pening kan? Pening sikit pun tak apa. Baik. Antara dewa dan dewi yang paling popular dalam sejarah zaman Mesir kuno ni, ada 13. Oh, ada 13. Ada 13 dewa, ada yang paling populer ya. 13 dewi. Bukan 13 dewa campur 13 dewi. 13 tu ada dewa dan dewi sekaligus.
Antara yang pertama disebut sebagai Dewa Ra. Ra. Dewa Ra matahari ni, ialah dewa yang selalu diperlambangkan sebagai bertubuh manusia dan berkepala burung helang. Okey, ya. Pernah tengok tak filem The Egyptian God? Pernah ini aku Baru tengok ingat filem ini. tu Egyptian God. Yeah. Ada satu dewa tu yang dianggap sebagai Tuhan purba orang Mesir ni. Dewa tu bertubuh orang dan berkepala burung helang. Burung elang. Ya. Dewa ni dianggap sebagai dewa matahari. Dewa matahari. Logonya tu yang gambar mata itu guys ya. Ra itu guys. Ada juga di Malaysia tuh guys. Aman Ra. Enggak, itu kebetulan aja mungkin ya Aman Ra. Dewa matahari. Sebab tu dia ni bersemayam di dalam matahari. Dan kenapa orang-orang Mesir kuno ni suka menyembah matahari. Dan hari ni juga kita ada satu hari yang dinamakan Sunday. Wah, ini, hari matahari. Ini. Hari matahari. Tapi kita buat hari ni sebagai hari cuti kita. Nah, Sepatut hari cuti kita orang Islam ni hari Jumaat. harusnya Kita itu. pirai, kita pi cuti hari Sunday. Nah, berarti secara tidak sadar kita juga merayai hari matahari itu. Jadi kita secara nggak sadar bercuti untuk hari matahari guys. Sunday. Harusnya memang dalam Islam kan awal minggu itu adalah hari Jumat gitu kan. Tapi karena kita mengikut kalender Romawi, jadi ya kita ikut Sunday. Awal minggu itu adalah hari Minggu gitu kan. Harusnya hari Jumat kalau kita ikut Islam kan gitu kan. Panjang cerita dia, biar dulu. Ya, panjang banget ceritanya. Sunday ni hari matahari, merujuk kepada Dewa Ra tadilah. Oh, Dewa Ra tu. Tuhan matahari. Kemudian Dewa Ra ni dia bergabung dengan Dewa Horus jadi Rihorapti. Apa itu? Ni adalah dewa-dewa yang besar, Ra secara sepintas lalu. Yang kedua Dewa Amon. Amun. Dewa Amon ni sebelum tu Dewa Ra ni selalu ada dalam logo Piala Dunia. Huh? Cek logo Piala Dunia mesti ada Dewa Ra ni. Logo Piala Dunia itu kan ada gambar burung elangnya, tapi nggak tahu guys ya, itu ada arti lain atau memang itu artinya Dewa Ra gitu kan, ada kepala elang itu, atau mungkin ada arti lain gitu kan, maskotnya atau simbol elang itu kan, ataukah itu elangnya Amerika atau gimana gitu kan. Tapi kalau menurut Ustadz Auni Muhammad itu simbol dari Dewa Ra itu ya, Dewa Matahari itu. Gimana menurut kalian guys? Itu apakah yang kalian percayai logo itu menjurus kepada Dewa Matahari atau memang ada arti lain gitu guys? Komentar di bawah ya guys ya. Mesti dia selit juga dalam logo Piala Dunia satu watak yang berkepala burung helang. Cuba cek. Kita tak pernah cek tak, kita tengok bola saja. Iya betul. Aku juga baru perasaan itu guys. Bukan kata dari awal ni, daripada tahun 1990-an, daripada sampai ke Piala Dunia yang terkini, yang latest tu, mesti ada kepala burung helang. Anda perhatilah, anda tengoklah, itulah perlambangan Dewa Ra. Yang kedua Dewa Amon. Nah, Amun Dewa Amon ni diistilahkan sebagai dewa pencipta. Dia sendiri pun terjadi dengan diri dia sendiri. Tak ada ayah, tak ada emak. Tapi dia boleh buat diri dia sendiri. Alam semesta, dewa lain pula. Tu lemah dia. Baik, yang ketiga dipanggil Dewa Osiris. Osiris ini tahu juga. Dewa Osiris. Terkenal juga Osiris. Osiris ni diperlambangkan selalu dewa yang pakai topi putih panjang. Topi putih panjang dia tu sama dengan topi putih yang Pop Vatikan pakai. Oh iya guys ya, kalau Pop Vatikan itu pakai topi-topi putih panjang tinggi-tinggi itu guys ya, berarti itu merujuk juga itu pada dewa-dewa Mesir kuno dulu ya. Nah tengok tak Pop Vatikan pakai kan topi yang kopiah dia putih panjang tu, itulah topi macam itulah yang Osiris pakai. Jadi kita harus faham mengapa hari ni Pop Vatikan pakai topi lagu tu. Okey. Yang keempat ialah Dewi Isis. Isis ini juga bukan terkenal ISIS, ini. Daesh punya tu dak. Ni Isis lain. Osiris ni anak Isis. Isis dengan Horus. Horus kahwin dengan Isis, dapat anak nama Osiris. Inilah konsep dan bentuk Trinity yang paling awal. Horus Tuhan Bapa, Osiris Tuhan Mak, Isis Tuhan Mak, Osiris Tuhan Anak.
Sebenarnya konsep Trinity ni bukan baru saja dalam agama Kristian, bukan baru dalam agama Hindu, tapi sejak awal lagi sudah berlaku pada zaman pemerintahan Mesir kuno. Bahkan lebih awal duduk zaman Nabi Ibrahim tu. Iya betul. Zaman Nabi Ibrahim tu dulu ada Namrus. Ada Namrus. Kita juga sudah ini guys, sudah lihat ya pembahasan Ustadz tentang Trinity di zaman Namrus ya. Jadi konsep Trinity di zaman Namrus itu ada Namrus, ada Semiramis sama anaknya Tammuz. Nah, itu konsep Trinity paling awal itu guys. Terus diadaptasi lagi di pemerintahan Mesir ternyata ya. Ada Horus, ada Isis sama Osiris. Oh gitu. Dan sekarang di zaman modern ya itu Trinity-nya. Dia nama apa? Semiramis. Anak dia nama Tammuz. Namrus, Semiramis, Tammuz. Inilah start bermulanya apa yang dikatakan konsep Trinity, Tuhan berkeluarga. Bila Namrus meninggal, isteri dia yang nama Semiramis mengaku dan mendakwa konon-kononnya dia mengandung tanpa ada hubungan dengan Namrus. Dia tak buat projek dengan Namrus, dia tak buat hubungan dengan Namrus, tiba-tiba mengandung lagu tu je. Macam Nabi Nabi Allah Isa alaihi salam. Akhirnya keluarlah anak dia nama Tammuz atau setengah sebut Tammuzi. Konon-konon anak dia ni suci, perlambangan bagi Namrus hak meninggal. Tammuz ni jadi bayangan bagi Namrus. Jadi sepanjang itulah nak tunggu anak ni lahir, dia cipta satu pohon yang dinamakan pohon evergreen. Nah, ini juga sudah kita dengar. Pohon evergreen. Pohon evergreen tu pohon apa? Yang sama macam pohon Christmas tu lah. Ya, kita sudah dia tengok gantung hadiah-hadiah di situ. Kononnya pada 25 Disember roh Namrus itu akan datang dan memberikan apa-apa hajat, apa-apa permohonan. Orang duduk merayu, duduk melutut depan pokok evergreen tadi. Hak ni jadi berlaku sampai ke hari ini dalam agama Kristian. Dia bermula di sini. Jadi 25 Desember itu bukannya hari lahirnya Nabi Isa sebenarnya guys. Itu hari lahirnya Namrus sebenarnya. Hari lahir Namrus, hari lahir banyaklah dewa-dewa zaman dulu tuh purba. Jadi sebenarnya Nabi Isa tuh nggak lahir tanggal 25. Dan anda patut tahu 25 Disember sebenar tarikh lahir siapa? Nah ini 25 Disember sebenar tarikh lahir Namrus. 25 Disember tarikh lahir Horus. 25 Disember tarikh lahir Dewa Krishna dalam Hindu. 25 Disember tarikh lahir Dionysus dalam Dewa Yunani. Dan akhirnya konsep 25 Disember dibawa dalam agama Kristian. Walhal hakikatnya Nabi Isa bukan beranak 25 Disember pun. Yang beranak 25 Disember geng-geng tadi, geng-geng konsep Trinity, Tuhan keluarga. Tapi sebab orang-orang Yahudi nak rosakkan agama Kristian, agama Nasrani yang ditinggalkan oleh Nabi Allah Isa dengan pengikut-pengikut dia bawa konsep ini lalu masukkan dalam agama Kristian. Akhirnya Kristian pun tak terlepas daripada konsep Trinity dan Tuhan berkeluarga. Hakikatnya 25 Disember bukan tarikh lahir Nabi Allah Isa pun. Dan kita hari ini jumpa kawan Merry Christmas, Merry Christmas. Faham betul-betul? Inilah asal dia, konsep Trinity yang paling awal. Dan dalam agama Hindu pun diserap. Ada Tuhan Brahma, ada Tuhan Vishnu, ada Tuhan Siva. Vishnu tahu tak mana? Vishnu tu yang mana? Vishnu ada bersela. Ada ular tedung kat leher, pegang Trishula, 3 mata tu. Vishnu. Kalau Siwa ada bulatan macam waduk joget. Siwa tu warna biru itu. Itu Siwa. Lepas tu tak cukup dengan tu dia jadi pula. Padahal lelaki-lelaki. Kemudian Tuhan Siwa jadi perempuan, jadi Tuhan Mohini. Lahir pula nama anak Ayapa. Ada Krishna, ada Kubera, ada Anggira, ada Ganga, ada macam-macam. Hafal ya Ustaz ini ya. Ni dalam konsep tu. Begitu juga dalam konsep Buddha. Buddha ada Buddha Gautama, ada Buddha Amitabha, ada jadi Buddha. Setiap agama tuh ada konsep Trinity ternyata. Cuma Islam aja nggak ada konsep Trinity ya. Aku baru paham juga guys, di Buddha sama Hindu tuh ada konsep Trinity-nya juga ternyata. Buddha Maitreya tak terlepas.
Dan kita pun dia nak buat konsep Trinity pada Islam tak dapat. Tapi dia boleh buat pada serpihan yang keluar daripada cabang Apa tu? Syiah. Oh, Syiah. Syiah punya konsep Syiah dia Trinity. jadi Ali, Hasan dan Husain. Ali, Hasan dan Husain. Iya ya. Konsep Trinity-nya Lepas tu guys. Imam 12 dia. Imam 12. Faham ke tak ni? Nampak macam pening ni. Iya macam juga baru ya, aku tahu baru aku ni. perasaan juga guys. Itulah dia. Syiah itu ada konsep Trinity-nya ternyata. Jadi kayaknya memang Yahudi dulu mencoba memasukkan konsep Trinity ini ke dalam Islam, cuma nggak masuk gitu ya. Hanya di pecahan-pecahan Islam aja kayak Syiah gitu yang bisa dipengaruhi gitu kan. Sebab tu yang kita tekankan, belajar Kayaknya- sejarah yang sebenar, baru kita akan dapat faham. Betul. Baik, kembali. Dewa berapa kata tadi? Nah, dewa berapa tadi? 3 dah. Ra, Amun, Osiris. Osiris. Yang keempat Isis. Mak dia tu lah. Mak kepada Osiris tu Isis. Yang kelima disebut sebagai Hathor. Hathor. Hathor ni ialah Dewi Kematian. Siapa-siapa yang baru mati dan meninggal, Dewi Hathor ni akan bawa dia ke alam baka. Kononnya lagu tu lah. Oh iya, yang pakai perahu itu ya. Hathor ni diperlambangkan sebagai apa? Tuhan lembu. Hak Samiri buat tu, ingat? Oh, Hak Samiri iya. buat kepada Bani Israel lepas daripada Fir'aun kejar tu kan. Ya. Lepas pada Fir'aun kejar tu, Nabi Musa nak bawa Bani Israel ni pergi ke Palestin. Betul. Tapi satu masa bila sampai di kaki Bukit Tursina, Allah Subhanahu Wa Taala wahyu dan panggil Nabi Allah Musa supaya naik bermunajat di atas Bukit Tursina 40 hari. Tapi dia terlewat 2 hari. Dia turun hari ke 42, apa jadi? Sudah nyembah berhala mereka. Bani Israel sebahagiannya dah mula menyembah patung lembu yang lembu itu, dibuat ya. oleh Samiri. Samiri itu gelaran. Nama dia sebenar apa? Musa juga. Oh. Kalau iya. Nabi Musa bin Imran. Imran tu siapa? Surah Ali Imran tu lah. Oh. Kan surah Fatihah, Oh, surah bapaknya Ali Al-Baqarah, Imran, surah ya? Ali Imran, keluarga Imran. Imran tu bapak siapa? Bapak Nabi Musa ya? Bapak Nabi Musa pun Imran. Oh. Kemudian keluarga atas pada mak Nabi Isa, Maryam pun nama Imran. Imran. Oh. Sebab itulah ada sinonim kata Maryam ni ukhti Harun. Maryam ni ialah saudara Nabi Allah Harun. Walaupun jauh naknya beza, tapi sinonim disebut lagu tu. Karena sama-sama keluarga Ali Imran tadi ya guys ya. Aku baru paham juga ini. Banyak banget ini yang aku baru paham, baru tahu ilmunya guys. Mantap. Keluarga Imran. Baik, Musa yang kedua, Musa bin Zafar. Musa bin Zafar itulah Samiri. Samirinya. Musa bin Zafar tu Samiri. Jadi kita hari ni duk sebut Samiri. Siapa Samiri? Yang akhirnya Samiri ni berjaya bentuk satu negara yang hari ni kita panggil negara Uncle Sam. Siapa Uncle Amerika. Sam? Sam tu Samiri ya, dia buang IRI belakang tu. Oh, gimana guys menurut kalian guys? Apakah negara Uncle Sam itu Amerika itu terbentuk oleh Samiri itu gitu? Tapi ini pandangan Ustadz ya. Kalau menurut Ustadz, negara Amerika Uncle Sam itu masih ada hubungannya dengan Samiri itu guys, penyembah berhala lembu tadi. Ya, menurut kalian gimana guys? Apakah kalian percaya apa yang dijelaskan Ustadz tadi? Komentar ya guys di bawah. Negara Uncle Sam, negara Samiri. Amerika lah jadi tonggak dia sekarang. Amerika lah jadi paksi dan foundation bagi dia sekarang. Baik, itulah perlambangan Hathor. Hathor tu gambar lembu. Ya. Tuhan yang disembah. Jadi Samiri bila dihalau oleh Nabi Allah Musa, dia lari. Dan sezaman dengan tamadun Nil, kita pun belajar sejarah ketamadunan dan kebudayaan. Antara tamadun-tamadun awal dunia selain daripada tamadun Sumeria ataupun Babylon ataupun Mesopotamia, tamadun Nil dan tamadun Indus. Jadi dia lari bawa diri, dia lalu kok tamadun Indus. Bila lalu kok tamadun Indus, dia buat cerita, dia buat hal situ pula. Jadi dia bawa watak tadi, watak apa? Watak lembu watak tadi. Hathor tadi. Watak Hathor tu watak lembu. Jadi tak peliklah hari ni orang-orang tamadun Indus, India sinonim dengan binatang yang nama lembu. Oh. Lembu. Nah, nyambung juga guys ya, aku baru paham juga ini.
Ternyata ya gitu sejarahnya, dari Samiri ke Indus tadi terbentuklah watak lembu-lembu itu. Wow. Faham ke tak ni? Nampak tenganga ni? Berat ini. Tu jalan cerita dia panjang sampailah dia bawa generasi-generasi yang telah keluar daripada serpihan Nabi Allah Musa ni sampai ke kawasan yang dikatakan Semenanjung Iberia. Yang di sinilah Yahudi-Yahudi ini berhybrid, berasimilasi. Okey. Sehingga dikatakan setengah ulama daripada kelompok inilah keluarnya buat pertama kali Yahudi yang berlabel ataupun berjenama Zionis. Dari hybrid ini, Yahudi hybrid yang bernama Zionis. Lalu satu masa mereka keluar daripada Semenanjung Iberia melalui satu kawasan demi kawasan, mula mencari tapak baru. Akhirnya buat seketika mereka duduk di kawasan-kawasan yang dikatakan sebagai negara Skandinavia. Oh, Viking ini. Apa ini negara Skandinavia? Scotland. Negara-negara belah Eropah Timur tu. Yang dikenali sebagai orang-orang Viking. Iya, Viking. Nak tengok tak? Dalam Astro satu cereka lah, bukan filem sangat, nama Viking. Viking ni tu kalau ternyata kita tengok penyokong pasukan dia Piala Dunia pakai topi ada tanduk dua besar. Betul. Viking ini ternyata Yahudi Zionis ya, keturunan Yahudi Zionis hybrid terus migrasi ke sana, ke Skandinavia tadi. Ternyata seperti itu guys sejarahnya guys. Macam Sweden, macam Finland, kawasan-kawasan Norway, tu negara Skandinavia. Dia jadi orang Viking. Kemudian dia berhijrah pi ke Kepulauan Britain. Dia berhijrah pi ke Kepulauan Britain, masa inilah dia tukar sejarah. Mereka asal bangsa Yahudi hybrid ni, mereka gelarkan Yahudi diri hybrid. Mereka keturunan Anglo-Saxon. Anglo-Saxon ni Eropah sebelah barat. Mereka datang dari Eropah Timur. Mereka tukar sejarah, mereka dakwa mereka ni kumpulan Anglo-Saxon. Lalu mereka tiba, di situlah mereka menjadi apa? Menjadi tukang-tukang batu. Freemason. Start di sinilah. Waktu tu tak ada lagi England. Waktu tu bumi tu dinamakan bumi Scott. Inilah Freemason buat kali pertama tertubuh, the Scottish Rite. Freemason ditubuhkan di Scotland. Sebab tu orang yang nak jadi ahli Freemason yang tertinggi, mereka terpaksa melalui lodge mereka dan sampai peringkat 33 grade dia tu, hatu kena ditabalkan, diiktiraf di Scotland, bukan tempat lain. Kalau kita hari ni macam mana nak cerita, kalau cikgu di G41 tak puas sekolah mana pun, di G44, di G48 sampai tahap tinggi sekali tu tak boleh mesti Putrajaya punya, contohlah kita kata. Tak boleh lain dah iktiraf, mesti Putrajaya. Adalah di C41 sekolah seberang pun tak apa, di C44 sekolah di pulau pun tak apa. Tapi tahap paling tinggi tu Putrajaya kena iktiraf. Begitu juga tahap Freemason paling tinggi kena di Scotland. Jadi masa ni lah mereka duduk jadi tukang batu. Sebab tu Freemason ni sinonim dengan lambang dia apa? Oh ya, jangkar. Seni bina. Dia ada lambang macam geometri dengan pembaris tu kan. Ya. Betul. Zaman ni lah zaman berlakunya start kekacauan. Jadi seni bina itu bukan seni bina batu jadinya guys. Memang awalnya itu seni bina batu ya. Tapi akhirnya seni bina dunia, sistem dunia. Waduh, berat ya guys ya. Sistem di dunia ini sudah dirancang semua oleh mereka, elit global. Untuk penyatuan England. Zaman ini zaman kalau kita tengok filem antara yang menggunakan pelakon paling ramai iaitu Braveheart. Lakonan Mel Gibson tu. Braveheart tu kan zaman duk berebut tanah, duk berebut wilayah. Mereka tiba zaman tu lah. Jadi akhirnya Scotland, Ireland, England berjaya disatukan di bawah pemerintahan King Arthur. King Arthur terkenal dalam sejarah. Tapi satu lagi kita lupa, penasihat bagi King Arthur. Merlin. Merlin tu siapa? Merlin tu yang jadi bermasalah. Sebab setengah ulama kata Merlin tu dah memang Dajjal. Sebab dia tak mati, dia hilang je. Dia masuk dalam hutan gaib. Iya, hilang. Tapi dia tinggalkan kod di mana? Di Stonehenge.
Stonehenge di Salisbury. Ada Tahu tak kod. batu-batu hak besar tu? Iya tahu. Ada macam tunggul letak-letak batu tu. Tempat ritual itu, Dia guys. tinggalkan satu pesanan di situ. Apa dia? Aku akan kembali semula ke akhir zaman dan akan merajai dunia. Siapa agak-agak berani kata begitu? Dajjal. Aku akan kembali semula ke akhir zaman dan akan merajai dunia. Bila kita tengok satu sudut pada batu tu, dia tepat-tepat ke arah matahari baru naik. Ada hubungan lagi tak dengan matahari? Ada lagi. Standard Ada lagi. hubungan dengan matahari. Tapi aku baru tahu, guys. Ternyata ada pesan yang disampaikan oleh Merlin itu di batu Stonehenge itu, kalau dia bakal kembali lagi di akhir zaman gitu kan. Dan aku juga baru tahu kalau ulama-ulama membahas Merlin itu, guys. Wow, ini pengetahuan baru ini, guys ya. Mungkin kalian juga baru tahu ada ulama-ulama yang membahas juga tentang Merlin ini. Mereka bilang kalau Merlin ini dajjal gitu kan. Mind blowing ini, guys. Baik. Kembali inilah sejarah dia. Dia pun berasimilasi di England. Pusat pertama dia di England lah. Dia menggunakan England sebagai proxy. Lepas tu untuk tempoh dan tahap yang kedua dia tukar ke Amerika. Ni dia akan jatuhkan Amerika. Untuk tahap ketiga dia akan pindah kepada proxy dia di Israel. Di Israel. Tunggu masa dia. Lepas tu akan jadi seperti hari-hari biasa. Kan Dajjal ni hidup cuma bukan hidup, keluar tu cuma untuk tempoh 40 hari. Satu hari bersamaan dengan setahun, satu hari bersamaan dengan sebulan, satu hari bersamaan dengan seminggu, 37 hari lagi seperti hari-hari biasa kamu. Jadi berapa tahun ya? Hak setahun tu mana? England dah lepas. Hak sebulan tu duduk tengah hadap ni Amerika. Tunggu masa untuk ditumbangkan. Dan ia akan pergi kepada fasa yang ketiga untuk seminggu. Di mana? Israel. Di Israel. Lepas tu hari-hari biasa tu 37 hari, lama ke tak? Sekejap je, pejam-celik habislah sebulan lebih. Iya betul. Okey, kembali. Tuhan nombor berapa ni? Nombor berapa dah tadi? Berapa tadi ya? Nombor 4 ISIS. Nombor 4 ke? 5 dah kot. 5 Hathor tu kan? Hathor. Yang ke-6 Horus. Horus sudah. Tuhan Horus. Horus ni hak bergabung tadi lah. Hak bergabung dengan Ra tadi. Horus ni hak Trinity tu lah. Horus ni suami kepada Isis. Hak lahir anak nama Osiris. Tu Tuhan Horus. Yang ketujuh dipanggil Ma'at. M-A-A-T. Dia seorang dewi ni. Patung perempuan. Lepas Ma'at yang ke-8 Neptis. Neptis pun perempuan juga. Neptis pun perempuan. Yang ke-9 Anubis. Anubis tahu. Anubis ni watak dia ni kayak anjing gitu. Dia macam serigala, kayak kulit serigala warna hitam. Anubis. Dia macam serigala. Muka dia muka serigala lah. Terkenal juga muka Anubis. Muka dia muka serigala. Nak tengok watak dia ni. Kalau nggak salah Anubis ini dewa apa ya? Dewa bawah gitu, dewa kayak dewa neraka gitu. Kayaknya sih lupa ingat aku. Kalau di film-film sih gitu, guys. Muka dia ni tengok duit RM1 kita. Tengok duit RM1 kita di hujung dalam bulatan tu. Kita ingat ke sang kancil. Cuba tengok betul-betul. Duit RM1 Malaysia, coba aku tengok ya guys ya. Nah ini dia duit RM1 Malaysia guys. Yang mana ya guys? Oh ini. Ini guys. Ini ya. Kancil. Kancil apa serigala? Kancil ini guys, bukan serigala ini. Kayaknya kancil ya, kelihatannya sih kancil sih. Coba kita dengar lagi penjelasan Ustadz. Sang kancil ke apa? Kancil kayaknya ya. Ada kan hak kecil bulat tu, duit RM1 tu. Iya iya. Hak kecil bulat tu. Sang kancil ke apa tu? Sang kancil apa? Ekor lentik macam anjing tu. Ya memang ekornya lentik. Tu agak-agak kita dah ingat kau binatang apa selama kini tu? Kita nak kata rusa. Rusa mana tapi, ada ekor lentik tapi kayaknya belakang tu. Seni aja kalau ekor lentik gitu. Seni aja tuh guys. Perasan tak binatang apa tu? Kancil ekor apa? Ekor nak sampai ke belakang lentik je. Kancil tak ada ekor pendek. Iya, kancil itu nggak ada ekor, pendek. Ekor kancil kecil. Kecil ekor. Tu dia gambaran macam tu lah. Lebih kurang kepala dia. Tu dikatakan sebagai dewa Anubis yang ke-9. Yang ke-10 lepas Anubis Sobek. Sobek. Yang ke-10 dewa tu nama Sobek.
Sobek itu apa? Yang ke-11 nama dia Tus. Tus. Yang ke-12 Sedmet dan yang ke-13 Khnum. Inilah 13 dewa-dewa yang dipercayai sebagai dewa-dewa yang menjaga dan yang melindungi takhta ataupun pemerintahan Fir'aun pada setiap dinasti masing-masing. Dan jangan lupa habis guys. Wah, ini juga mind blowing ini guys. Banyak ilmu-ilmu yang kita dapat dari ceramah Ustadz yang satu ini ya guys ya. Tentang 13 dewa di Mesir zaman dulu. Banyak banget yang aku baru tahu nama-namanya dan juga tambahan-tambahan cerita dari Ustadz Auni Muhammad tadi. Wah, banyak yang cocok, banyak yang match. Tapi menurut kalian gimana guys? Apakah ada yang kalian tidak setuju dengan pendapat Ustadz Auni Muhammad tadi? Kalau ada yang kurang setuju atau kalian punya pendapat lain tentang apa yang disampaikan oleh Ustadz tadi, silahkan komentar di bawah ya guys ya. Dan insya Allah besok kita lanjutkan lagi melihat kajian-kajian Ustadz dari Malaysia yang bagus-bagus. Mungkin kita lihat sejarah Nabi besok atau sejarah apa lagi gitu kan, supaya kita banyak lagi dapatkan ilmu yang benar menurut pandangan Islam, karena ini sumbernya dari ceramah Ustadz ya guys ya. So semoga video ini bermanfaat dan mohon maaf jikalau ada salah-salah kata dari aku, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Dan itu aja untuk video kalian, cukup sampai di sini aja, sampai ketemu lagi selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini, terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe dan support channel ini. Dan akhir kata, peace, love, and respect for Indonesia. Ciao. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi.